والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني سر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Telah datanglah saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Itulah masa yang seringkali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia dahulu. Surah Qaf ayat yang ke-19. Pengurusi dan ahliatan kuasa surau, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita ini, sehingga kita diberi kesempatan untuk duduk sekejap di antara maghrib dan isyak ini bagi menambahkan bekalan perjalanan hidup kita yang mendatang nanti. Kerana kita semua maklum bahawa perjalanan hidup kita ini bukan sekadar hidup di atas dunia. Mari kita sama-sama fikir, perjalanan hidup kita ini Allah jadikan lepas pada kita hidup di dunia, ada lagi alam yang perlu kita lalui. Alam yang perlu kita lalui dipanggil alam barzah. Alam yang sekejap lagi kita akan sampai. Siapa dahulu, siapa kemudian, Allah sajalah yang tahu di kalangan kita. Kita sedang beratur untuk sampai saat alam tersebut. Lepas pada alam barzah, berakhirkah perjalanan hidup kita? Tak. Allah tak jadikan perjalanan ini berakhir dengan alam barzah. Allah jadikan ada lagi alam yang besar yang kita kena bangkit balik dan kita kena bangun balik. Dipanggil alam mahsyar. Alam yang semua akan bangun dan akan berjumpa di saat tersebut. Lepas pada kita bangun di padang mahsyar, kita sibuk tanya di kalangan kita, Man ba'athana min marqadina. Siapa yang bangkitkan kita balik daripada tempat tidur kita semalam? Lalu dengar satu suara, Hadza ma wa'adar rahman. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang bersifat Ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun. Lalu kita dengar saja suasana itu, lalu kita sebut, benarlah apa yang telah dijanjikan oleh Allah melalui rasul-rasul dahulu. Lalu kita hidup di saat itu, bangun di padang mahsyar. Berakhirkah perjalanan hidup di padang mahsyar? Tak. Allah jadikan lagi alam yang kelima dan terakhir perjalanan hidup kita, dipanggil alam syurga ataupun alam neraka. Alam sa'idun aw saqiyun. Alam syurga ataupun alam neraka. Bila sebut saja syurga, Allah sebut dalam Quran. Tuan-tuan baca saja dalam Quran, kita akan dapati Allah sebut khalidina fiha abada. Kekal kamu dalam syurga sampai bila-bila. Bila Allah sebut tentang neraka, Allah sebut terus khalidina fiha abada. Kekal juga kamu dalam neraka sampai bila-bila. Maknanya ada lagi ke alam lepas pada tersebut? Tak ada dah. Tak ada dah alam yang perlu kita lalui. Para hadirin sekalian, kita dalam hidup kita ini, yakin tak yakin perjalanan yang akan datang nanti, sebetulnya kita telah melalui satu alam sebelum daripada ini. Alam ini dipanggil alam kandungan ibu, alam rahim. Alam itu alam yang pertama yang kita lalui dalam hidup ini. Alam tersebut selama 9 bulan kita dalam kandungan ibu. Alam kandungan ibu, alam yang pertama yang pernah kita lalui. Saya yakin tak ada seorang pun yang ada di kalangan kita sebut, saya tak lahir daripada perut ibu, Ustaz. Habis kamu lahir daripada mana? Saya lahir daripada buluh betung, Ustaz, dia sebut. Saya yakin tak ada di kalangan kita sebut,
saya keluar daripada buah labu, Ustaz. Semua di kalangan kita ni pernah hidup satu alam dahulu, dipanggil alam kandungan ibu. Sekarang kita berada di alam yang kedua baru. Alam kedua ni dipanggil alam fana, alam yang hancur. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada atas dunia ni akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah saja, yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Allah sebut demikian. Maknanya kita sedang melalui dua alam sekarang. Alam baru, dua alam. Ada tiga lagi alam di hadapan yang perlu kita lalui. Proses ini tak boleh dipahami kecuali orang Islam. Allah kurniakan pada orang Islam supaya letakkan keyakinan, sehingga kan diletakkan dalam jiwa kita beriman dengan hari akhirat. Disuruh kita beriman dan diminta supaya kita berkeyakinan bahawa hidup di dunia ini bukan tempat tujuan dan matlamat. Tujuan dan matlamat kita ialah di sana nanti. Di sana nanti itu merupakan tujuan dan matlamat dalam hidup kita, yang disebut dengan syurga Allah. Matlamat hidup bukan untuk dunia. Satu, bila kita hidup di atas dunia, turun ayat-ayat Al-Quran tegur pada kita supaya kita ni jangan terlalai dan terleka dengan dunia. Jangan kita nampak dunia ni menjadi tempat kejaran, menjadi tempat yang untuk kita dapat segala-galanya. Kerana dunia bukan segala-gala. Dunia yang kita hidup sekarang ini, kita kena faham dia merupakan satu perjalanan sementara saja. Untuk menuju ke mana? Untuk menuju ke syurga Allah nanti. Untuk apa kita dapat dunia? Tiba-tiba waktu mana kita hidup di atas dunia, kita dapat segala-gala dunia. Dalam hidup kita, harta kita banyak, pangkat kita besar, kedudukan kita hebat, pengaruh kita ramai, badan kita sadu dalam hidup. Misal contohnya, segala benda kita miliki dalam hidup di atas dunia. Tiba-tiba waktu mana kita masuk dalam kubur, kubur kita menjadi kawah kepada kawah-kawah neraka. Untuk apa kita hidup? Dalam hidup kita ni, kita dapat segala-galanya dalam hidup. Harta banyak, jawatan kita besar, pengaruh kita ramai dalam hidup kita. Tiba-tiba kita masuk dalam kubur, kubur kita menjadi lembah dan gaung kepada gaung-gaung neraka Allah. Hidup ini mesti mempunyai matlamat. Allah jadikan dunia, jangan kamu terleka. Banyak ayat-ayat Al-Quran Al-Karim Allah tegur perangai manusia hidup di atas dunia ini. Supaya apa dia? Supaya tak menjadi kejutan dalam hidup kamu masa-masa yang mendatang nanti. Bila kita nak lalui masa-masa yang mendatang nanti, jangan sampai peringkat kita ni tak ada persiapan dan tidak ada yang namakan dengan keperluan yang kita siapkan dalam hidup kita. Berapa ramai orang yang masuk dalam kubur, di saat mana dia masuk dalam kubur, tiba-tiba dia baru terjaga daripada lenaan yang panjang hidup di atas dunia. Bila dia hidup di atas dunia, dia tak bersiap langsung untuk dia sampai menghadap depan Allah. Hidup setiap pagi, turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Di saat mana berkejaran, orang tanya, kamu kejar apa dalam hidup kamu? Sehingga kan kamu tak nampak benda apa yang perlu kamu lalui dalam perjalanan hidup kamu. Berapa ramai di kalangan kita boleh membaca segala Facebook, boleh baca segala Instagram. Tiba-tiba dia tak boleh baca sepatah pun ayat suci Al-Quran Karim dalam hidup dia. Apa nilai dalam hidup dia? Dia boleh baca segala majalah-majalah yang ada atas dunia. Tiba-tiba dia tak boleh baca Al-Quran Karim dalam kehidupan dia. Lalu Islam datang, Islam nak ajar dan nak tegur pada kita. Supaya apa dia? Supaya kita jangan terkejut dan kita tergamam. Satu masa nanti kita akan sampai saat itu. Saat yang disebut dengan apa dia? Saat sakaratul maut. Yang pertama yang perlu kita lalui untuk kita nak menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sakarat ni tak ada seorang pun yang boleh terlepas dengan sakarat, kecuali bagi mereka yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mati syahid dia boleh terlepas. Saya akan sebut sekejap lagi tentang mengenai kenapa kita bicarakan tentang tajuk ini. Sedangkan sakarat ini Rasulullah berulang kali menyebut, inna sakaratun azim. Sakarat ini satu benda yang menggemparkan dalam hidup kamu. Kamu akan tergamam dan terkejut bila kamu sampai saat di mana kamu akan berjumpa dengan sakarat dalam kehidupan kamu nanti.
Kenapa dia? Kerana kamu tak bersiap. Ramai di kalangan kita ni, kita hidup dalam keadaan hanyut dan hanyut dengan dunia. Bila kita hanyut dan hanyut dengan dunia, kita tak tahu benda apa yang perlu kita buat dalam hidup kita. Sebenarnya benda apa yang perlu kita bersiap? Di mana masanya yang perlu kita jaga sungguh dalam hidup? Ulama-ulama sebut masa yang paling penting untuk kita nak bersiap dan kita kena jaga masa sakarat. Kerana masa sakarat ini menentukan sama ada kita ahli syurga ataupun kita ahli neraka. Siapa yang pandai jaga di awal-awal kehidupan dia, dia boleh jaga dah masa di dalam hidup dia, sentiasa bersiap untuk masa sakarat. Dia akan berjumpa dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi orang yang hidup dia tak pernah bersiap, tak pernah dalam hidup dia bertemu dengan yang tak pernah hidup dia bersedia dengan masa sakarat, dia akan menempah neraka yang akan dilalui saat ngeri, yang dia akan sampai masa di waktu mana dia melalui saat sakarat itu sendiri. Sakarat ni apa dia? Kalau kita tanya lagi sakarat ni apa dia? Sebenarnya yang perlu kita lalui dalam hidup kita ini. Ramai di kalangan kita tanya, sakarat tu apa dia Ustaz? Sehingga kan kita kena bersiap sebegitu rupa. Alim ulama sebut satu perjalanan yang Allah jadikan masa kita tidak sama lagi di antara masa hidup di dunia dengan masa hidup kita dalam keadaan setiap masa yang kita lalui. Itulah masa sakarat. Allah mengubah masa di kalangan kita ni, masa yang kita akan lalui masa sakarat menjadi panjang bagi setengah-setengah orang, menjadi singkat bagi setengah-setengah di kalangan mereka yang saleh di saat mana dia melalui masa sakarat. Ditanya lagi oleh alim ulama, apa dia sakarat itu? Sakarat ni apa dia? Alim ulama sebut satu tempoh masa sebelum kamu nak beralih kepada satu masa alam yang disebut sebentar tadi. Allah bila nak masukkan kita ke alam yang disebut dengan alam kandungan ibu, Allah jadikan satu masa yang penting dalam hidup kita yang ditemukan di antara sperma dengan yang disebut dengan ovum yang keluar daripada ovari orang perempuan. Masa tu masa penting. Daripada 40 juta ekor sperma, paling tidak ada seekor je sperma yang bertemu dengan ovum. Yang bertemu dengan ovum yang tercantum yang disebut dengan nutfah, summa alaqah, summa mudghah. Tuan-tuan faham ke tak faham? Buat faham sekarang ni. Masa yang pertama, yang masa ni masa penting. Tak semua benih-benih yang keluar daripada lelaki dan benih-benih daripada perempuan yang ada, yang keluar tersebut dicantum menjadi manusia. Tak semua. Oleh kerana sukarnya masa itu menjadi masa penting dalam hidup untuk dijadikan manusia. Masa bila Allah nak alihkan kita daripada kandungan ibu nak hidup ke atas dunia, Allah jadikan proses kelahiran. Proses kelahiran ini masa yang penting dalam hidup seseorang. Hampir-hampir tercabut nyawa bagi seorang perempuan untuk melalui masa tersebut. Yang ni dinamakan masa kelahiran. Untuk nak alih daripada satu alam pada satu alam, Allah masukkan proses itu. Hidup di atas dunia, nak masuk ke alam barzakh, Allah jadikan masa yang perlu kita lalui lagi. Masa tersebut dipanggil masa sakaratul maut. Masa sakarat yang kita akan lalui. Bila Allah nak masukkan kita masuk di alam barzakh, nak hidupkan kita balik ke atas di waktu mana daripada mahsyar, Allah jadikan yang namakan dengan yaumul qiyamah, hari kiamat, untuk nak masuk pada saat tersebut. Bila kita nak masuk ke syurga ataupun dihumban ke dalam neraka, Allah jadikan hari yang disebut yaumul hisab, hari yang dihitung segala amalan, ataupun disebut malik yaumiddin, hari Allah yang memiliki hari yang dinamakan dengan hari agama. Setiap alam yang kita nak masuk, Allah jadikan masa tertentu. Alam nak masuk ke alam barzakh, Allah jadikan masa sakarat. Kita akan tanya, kenapa Allah jadikan untuk alam barzakh? Kenapa kita tak terus ke akhirat? Kenapa kita mesti melalui yang disebut dengan barzakh? Lalu alim ulama jawab, barzakh satu alam untuk dinamakan tempat perhentian sementara untuk dibantu oleh orang yang hidup, supaya membantu orang yang berada di alam barzakh. Dan orang dalam barzakh, mereka boleh minta pertolongan dengan orang yang hidup supaya membantu dia untuk dia selamat di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini dipanggil barzakh. Walau mana sekalipun
Bila bermulanya sakarat dalam hidup seorang? Kita akan tanya, sakarat ini bermula bila dalam hidup kita? Alim ulama jawab, sakarat bermula pada saat mana Allah memberi tanda-tanda kehadiran sakarat di kalangan kita. Ditanya lagi, dalam kitab-kitab disebut, apa dia tanda-tanda kehadiran sakarat pada diri seorang ini sendiri? Allah nak jadikan datangnya sakarat pada seorang, apa tanda-tanda? Allah mula jadikan pada seorang, di antara tanda-tanda yang dapat dilihat ialah uban yang Allah ciptakan di atas kepala masing-masing. Saat mana Allah mula jadikan kepala kita mula beruban, tanda kita akan mula sampai masa sakarat dalam hidup kita. Bila uban di antara tanda-tanda. Ditanya lagi, apa tanda-tanda nak datangnya sakarat? Allah jadikan kita mula ada penyakit-penyakit yang boleh membawa kepada kematian pada diri kita. Mula kencing manis, mula darah tinggi, mula pada diri kita ni tanda-tanda Allah dah mula bagi penyakit. Bila Allah kurniakan penyakit pada seorang, itu tanda seseorang akan mencapai yang namakan dengan sakarat dalam kehidupan mereka. Ditanya lagi, apa tanda-tanda kehadiran yang disebut dengan sakarat ini? Lalu dijawab lagi, alim ulama sebut, tanda yang besar akan datangnya sakarat ini bila umur kalian sampai mencecah pada saat umur 60 tahun. Siapa yang umur 60 tahun, bersiap sedia dengan masa sakarat. Bersiap sedia. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, umru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. 60 tahun masa sakarat. Tak ada lagi dalam hidup kita ni untuk kita berbincang tentang dunia. Jangan disibuk lagi dengan urusan dunia. Masa sakarat ini merupakan masa yang paling penting dalam hidup kita untuk kita perhatikan pada diri kita. Lalu tanya lagi, bila bermulanya sakarat ini berlaku? Sakarat ini, tanda-tanda nak hadirnya sakarat ini bila? Lalu dijawab lagi oleh alim ulama, saat mana hijab mata kita mula dibuka. Hijab mata mula dibuka. Mata kita ni sekarang baru ada dua, baru kita nampak. Satu mata zahir, satu lagi mata batin, mata hati kita. Tapi ada satu lagi mata yang belum dibuka. Mata apa dia? Hijab mata. Alim ulama sebut, hijab mata bila mula dibuka, itu menunjukkan masa yang kita mula nampak yang dinamakan dengan malaikat. Bila nampak saja malaikat mula turun, berduyun-duyun para malaikat turun pada malaikat ini, masa di waktu tersebut masa sakarat yang berlaku. Ni tak sakarat lagi, ni belum lagi. Mari. Masa sakarat yang dimasukkan oleh para alim ulama yang besar ialah bila hijab mata kita mula dibuka. Hijab mata dibuka, kita mula nampak terus malaikat-malaikat mula turun. Malaikat mula turun saja. Saat mana malaikat mula turun, disebut dalam riwayat kata bahawa paling-paling tidak di saat itu akan turun paling-paling tidak untuk mencabut nyawa kita seramai lebih kurang 40,000 para malaikat Allah. Para malaikat Allah mula turun dalam dua wajah saja. Sama ada wajah dalam wajah yang paling jernih dan paling indah, ataupun wajah yang menakutkan warna hitam dan berbau busuk yang datang di saat itu. Beruntunglah kalau sekiranya yang datang itu dalam keadaan jernih dan berbau wangi semerbak datang diri di hadapan muka kita. Saat mana tangan kita mula tak bergerak, saat mana kaki kita tak mampu lagi melangkah, saat mana kita tak mampu lagi melafaz kata yang keluar daripada bibir kita, tiba-tiba di saat tersebut malaikat mula menyebut, wahai anak Adam,
Aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Bila sebut keluar saja, malaikat mula terus masuk. Mula masuk terus. Dan di waktu ini, ulama-ulama sebut, mulut-mulut manusia hanya berbicara dengan malaikat. Sebut terus pada malaikat. Kebanyakan mulut-mulut di kalangan kita akan sebut, laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Tiba-tiba terus mulut dia sebut pada malaikat, malaikat, boleh tak tangguh sekejap, jangan bagi mati lagi malaikat. Boleh tak malaikat, jangan bagi mati lagi. Ini mulut yang sering kali disebut di kalangan mereka-mereka yang hampir dengan kematian. Mereka akan sebut apa dia? Malaikat, tangguh sekejap malaikat, jangan bagi mati lagi malaikat. Kenapa jangan bagi mati? Fa as-saddaqa, sekarang juga saya nak bersedekah di jalan Allah. Wa akum minas salihin, dan sekarang juga saya nak menjadi hamba Allah yang saleh. Malaikat sebut, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak akan tangguh lagi ajal bila sampai masanya pada seorang ini. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu fi'il perangai apa yang kamu akan ulang, yang kamu akan lakukan kalau sekiranya ditangguh kematian pada diri kamu. Para hadirin sekalian, bila masuk saja yang disebut dengan masuk saja malaikat dalam tubuh badan kita ini, berduyun-duyun masuk ni, lagi roh-roh ni kita ni semua lagi bertempiaran. Rasulullah sebut berbeza dengan roh orang mukmin. Roh orang mukmin dia akan mula berkumpul dan mula bagi salam di antara satu sama lain. Roh-roh kita ni akan mula bagi salam. Setiap ruah-ruah ni akan sebut, Assalamualaikum, selamat tinggal kita, masa kita sudah berakhir, kita akan jumpa di akhirat saja. Manakala roh yang tidak mukmin, dia akan lagi bertempiaran ini. Imam Qurtubi sebut sampai nampak megah-kemegahan di liang-liang roma mereka. Rasa tak nak keluar. Bila tak nak keluar saja, mereka mula masuk. Masuknya mereka ni, mereka sebut, wajaat sakratul maut bil haqq, zalika ma kunta minhu tahid. Telah datang masa sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia. Hidup atas dunia ni lari daripada apa? Lari daripada mati je. Tuan-tuan tanya orang jogging tiap-tiap pagi tu, orang jogging tiap-tiap pagi tu, kita tanya dia, kamu jogging-jogging ni kamu lari daripada apa? Dia jawab, lari daripada mati, dia jawab. Tanya orang makan tiap-tiap hari, dia makan tiap-tiap hari ni, makan tiap-tiap hari ni, kenapa kamu makan? Supaya tak cepat mati, dia sebut demikian. Tapi ada sampai satu masa, bila saat mana Allah Subhanahu Wa Taala arahkan malaikat masuk tersebut, mula masuk dalam tubuh kita ni, mula tuju ke hujung kaki terlebih dahulu. Bila sampai di hujung kaki ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, roh orang mukmin dia tak bercampur dengan dalam keadaan itu, dia akan berkumpul di hujung kaki terlebih dahulu. Kita akan rasa sejuk di hujung kaki, sebagaimana minyak yang tak bercampur dengan air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, minyak yang tak bercampur dengan air, begitulah roh orang mukmin. Lalu diseru dan dipanggil. Apabila dipanggil, bagaimana dipanggil? Yang dipanggil roh ini sendiri, mereka sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Roh orang mukmin dia akan sebut, wahai jiwa yang tenang, balik. Allah sedang panggil untuk kamu balik sekarang. Roh ni akan kumpul di hujung kaki. Mudah-mudahan roh kita lah, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua ni akan kumpul elok di hujung kaki kita. Di saat tersebut, bila tarik saja di hujung kaki, mula ditarik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kamu akan rasa ngilu yang tak pernah rasa sengilu itu dalam hidup kamu. Kamu akan rasa sakit yang kamu tak boleh nak dibayang. Rasa sakit di saat itu, sakit yang amat sangat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, ya Rasulullah, bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sakit yang paling ringan di kalangan umat aku, bagaikan di tengkuk dia dilibas 300 libasan mata pedang di tengkuk dia. Ditanya lagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah? Tuan-tuan baca dalam kitab, kerana saya tak bercadang nak cerita panjang detail saat ini, tapi saya nak sebutnya bagaimana satu suasana yang kita kena lalui
saat yang di kalangan kita. Sakit bagaimana saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sakit bagaikan badan kamu dicampak ke pohon yang berduri. Dicampak ke pohon yang berduri, melekat badan kamu di pohon berduri, direntak turun ke bawah. Ditanya lagi, bagaimana sakitnya saat itu ya Rasulullah? Dalam hadis-hadis yang banyak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, inna sakaratun azim. Sakarat ini satu benda yang menggemparkan. Sampai Allah sebut, walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut. Kalau kamu ada peluang, kamu tengok bagaimana orang-orang zalim saat ghamaratil maut, menghadapi saat sakaratul maut pada mereka. Kalau kamu ada peluang, kamu tengok dia. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala sebut ada orang yang roh mereka ni nak dikeluarkan. Akhriju anfusakumul yaum. Keluar jasad kamu, keluar roh kamu pada hari ini dengan keadaan penuh hina pada diri kamu tadi. Bila sebut saja tarik di ujung kaki ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, macam mana sakit saat itu Rasulullah? Rasulullah sebut, bagaikan kulit kamu disiat. Kulit kamu disiat, kemudian diheret di atas bara api yang panas, ditarik di atas kapas yang basah. Bunyi bunyi saat yang sedemikian rupa tersebut. Kemudian bila tanya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sakit saat itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sakitnya saat itu kamu tanya orang-orang perempuan, ibu-ibu yang melahirkan zuriat. Saat mana dia meneran nak keluarkan zuriat itu, berpeluh dahi, kemudian dalam keadaan menggetar tubuh badan dia, sakit yang amat sangat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, itu baru satu juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Ada 98 lagi sakitnya saat mana roh ni ditarik, tarik daripada hujung kaki saja, tarik kumpulan yang tamun tarik. Imam Ghazali dalam kitab dia di sebalik tabir kematian, tuan-tuan rajin sikit, tuan-tuan belajar dalam kitab di sebalik tabir kematian yang ditulis oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali kata apa dia? Waktu tersebut kamu sakit ini sampai tak tergerak badan kamu, sampai tak terkeluar suara kamu. Kamu rasa seluruh tu badan kamu tak ada tempat yang tak rasa sakit. Rambut kamu sakit, pipi kamu sakit, jari-jari kamu rasa sakit, kaki tubuh badan kamu sakit. Sakit, katanya Imam Ghazali, sehinggakan hitam mata kamu menjadi putih, sehinggakan hujung cuping-cuping telinga kamu menjadi kecut dan menginsut masuk ke dalam. Lidah kamu terinsut masuk ke dalam. Sakit mengetak bibir, sehinggakan kamu tak mampu nak sebut sakit itu. Sakit sungguh, sehinggakan suara kamu hanya kedengaran saat mana kamu nak menyebut tentang sakitnya sakarat yang sedang kamu lalui itu sendiri. Tuan-tuan rajin sikit, tuan-tuan baca dalam kitab-kitab tersebut, dalam cerita tentang mengenai saat mana tarik. Tarik ini berbeza-beza orang. Masa Allah ubah menjadi masa yang panjang, masa yang berbeza. Walaupun kamu ditembak dengan pistol, walaupun kamu ditombak dengan tombak itu sendiri, walaupun kamu disusuk, dicucuk dengan keris yang tajam di perut kamu akan melalui saat sakarat. Tak ada orang yang boleh terlepas saat sakarat ini. Tarik saja di hujung kaki ini, rasa seluruh tubuh badan sakit. Tarik saat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, berhati-hati kalian dengan syaitan. Syaitan mula bila tarik saja hujung kaki, syaitan mula kelirukan kamu. Syaitan sebut apa dia? Jangan takut, jangan bimbang, kamu tak takut, kamu tak mati saat ini, kamu tak mati, kamu jangan rasa pelik saat tersebut, jangan. Bila tarik saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, inna sakaratun azim. Sakarat ini satu benda yang mengemparkan diri kamu. Bila tarik dari hujung kaki, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dicerita, aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat sakarat Rasulullah, tangannya bergerak, tangan dia tergerak. Sakit itu sampai peringkat berpaling wajah di kalangan sahabat-sahabat ini. Waktu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan sakit itu, tangan Rasulullah bergerak. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha cerita, bila tangan Rasulullah bergerak, Rasulullah cari sesuatu. Aisyah kata, aku ambil bekas air, aku letak bekas air ini di tepi tangan Rasulullah. Rasulullah celup tangannya dalam bekas air itu, sambil Rasulullah angkat tangan Rasulullah. Rasulullah sapu tangan Rasulullah di muka Rasulullah. Rasulullah sebut, la ilaha illa anta.
Tidak ada Tuhan melainkan kamu ya Allah. Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, bantulah saya dalam saya menghadapi saat sakaratul maut ini ya Allah. Rasulullah cerita, bila tarik daripada hujung kaki je, naik sampai ke lutut. Bila naik sampai ke lutut, masuk kumpulan yang kedua. Dalam hadis Bara' bin Azib, dia cerita masuk kumpulan yang kedua, start daripada lutut ini, tarik lagi, tarik naik, kita keliru. Kebanyakan manusia keliru, tak taubat. Syaitan kata jangan taubat. Di kalangan ramai, di kalangan kita, dia dah rasa dah ni masa di sakarat, naik dah sampai naik sampai ke pusat dia. Bila naik sampai ke pusat, rasa sejuk di pusat masing-masing. Rasa sejuk yang amat sangat. Dengar dah suara-suara masing-masing ruah-ruah tangan ni, semua bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, naik sampai sejuk di pusat kita. Kala mana sejuk di pusat saat ini, tiba-tiba sejuk di pusat ni, dia turun sedikit demi sedikit. Sejuk yang amat sangat. Disebut dalam kitabnya, sejuk di pusat tu, dia turun sedikit demi sedikit. Turun ke bawah. Bila turun saja, syaitan sebut terus. Kan aku dah sebut, tak mati. Dia sedang turun ni, dia sedang turun. Kamu jangan taubat. Syaitan sebut, kalau kamu taubat, lagi cepat roh kamu keluar daripada jasad kamu. Kamu jangan taubat saat ini. Bila tarik sampai ke pusat ini, tiba-tiba turun sedikit demi sedikit. Syaitan kata, kan aku dah sebut, tak mati. Kamu jangan taubat lagi. Tiba-tiba turun sampai bawah kemaluan kita. Turun kembali, roh kita turun. Bawah kemaluan kita, ada sampai bawah, ada sampai pertengahan. Tiba-tiba dia berhenti sekejap, masuk kumpulan yang ketiga yang disebut dengan malaikat maut ini. Masuk saja, rentak terus daripada bawah ni. Tarik tersebut. Bila tarik, sampai ke halkum terus. Bila sampai di halkum, sekali lagi Allah cerita, perangai manusia, kebanyakan di kalangan umat manusia ni, keluar dah. Bila sampai di halkum saja, mulut dia sebut terus, qala inni tubtul an. Sekarang saya taubatlah ya Allah. Sekarang saya taubatlah ya Allah. Bila perasan, bila roh ni sampai di halkum, mulut sebut terus, inni tubtul an. Sekarang saya taubat ya Allah. Malaikat jawab terus, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tidak dianggap taubat orang yang roh dia direntak sampai di halkum, lalu tiba-tiba mulut dia sebut, sekarang saya taubat, dan taubat kamu sudah tidak diterima di sisi Allah. Turun terus, malaikat datang. Kala mana malaikat tanya terus, tegur terus. Kebanyakan manusia ni, kala, jangan begitu hidup ni. Hidup ni jangan begitu. Kamu ni hidup terlampau asyik dengan dunia. Terlampau galik dalam hidup kamu dengan dunia. Hidup kamu ni sentiasa terkhayal dengan dunia. Kala, jangan begitu hidup ini. Idza balagatit taraqi, ketika mana roh kamu digentak sampai di halqum, wa qila man raq. Siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu sekarang? Mereka tanya terus, wa qila man raq. Siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu sekarang? Wa zanna annahu al-firaq. Baru perasan, mati dah aku ya Allah. Mati dah aku ya Allah. Bila sebut mati dah aku ni, wal taffatis saq bis-saq. Mata ni terbeliak, pandang kanan, pandang kiri, saat mana roh sampai di halqum. Tuan-tuan, masa sampai di halqum ni masa yang paling penting. Ni sampai di halqum ni. Siapa yang boleh sampai di halqum, dia boleh sebut la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia berjaya. Dia paling berjaya. Dalam hadis Rasulullah sebut, man qala la ilaha illallah fi akhir umurihi dakhala al-jannah. Siapa yang boleh sebut la ilaha illallah di penghujung saat ni, penghujung saat sampai di halqum ni, dia boleh sebut la ilaha illallah, wajib tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita lah, mudah-mudahan yang hadir pada malam ni semuanya mendapat yang dinamakan dengan syahadah di penghujung perjalanan hidup kita. Walaupun sekalipun tak mudah. Dalam riwayat-riwayat sebut, seramai lebih kurang 10,000 yang meninggal dunia, hanya seorang boleh mengucap 2 kalimah syahadah. 9,999 lagi tak boleh mengucap. Dalam satu riwayat yang sebut, bahawa daripada 1,000 orang yang meninggal dunia, hanya seorang boleh mengucap. 999 lagi tak boleh mengucap. Allahu Akbar. Jangan main-main tuan-tuan.
Bila sampai di sini saja, ini penentuan. Berjayanya kita kat sini, berjayalah kita sekejap lagi berjalan untuk kepada mahsyar Allah. Tapi kalau tak berjaya di sini, bila sampai roh kita sampai di halqum, tiba-tiba tak mengucap. Yang jadi masalahnya, bila sampai di halqum, syaitan menyamar menjadi arwah ayah. Syaitan menyamar menjadi arwah ayah. Syaitan sebut, anakku, jangan mati dalam Islam ya. Ni abah, ni abah. Abah yang pernah membesarkan kamu waktu mana kamu kecil-kecil dahulu. Anakku, jangan mati dalam Islam. Abah mati dalam Yahudi. Kalau kamu nak suruh kamu sama, matilah kamu dalam Yahudi. Tuan-tuan, bila kita pergi dekat dengan orang meninggal dunia, cuba kita ajar pada dia sebut la ilaha illallah. Imam Malik sebut, bila kamu ajar orang yang dekat nak meninggal dunia, kamu sebut la ilaha illallah, kebanyakan di kalangan mereka diam ataupun mereka geleng kepala. Bila mereka geleng kepala, kamu kena faham, dia bukan geleng kepala pada kamu, tetapi dia geleng kepala pada syaitan. Bila kamu ajar pada dia sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiba-tiba dia geleng kepala, kamu jangan sebut jahatnya dia, dekat nak mati pun la ilaha illallah pun tak nak sebut. Jangan demikian. Saat itu terlalu sukar nak sebut ni, kerana dia di geraham ini menjadi payah nak sebut la ilaha illallah. Bila sampai di sini, orang mukmin mereka cari kelam kabut, mereka cari di hujung kaki dia la ilaha illallah, cari dekat dalam kepala dia la ilaha illallah, cari dekat telapak tangan dia la ilaha illallah, cari tak jumpa. Tapi dia mukmin, Allah sayang pada dia. Dalam hadis Rasulullah sebut, bila Allah tetap sayang pada dia, malaikat akan tepuk bau dagu dia, tepuk pup sekali tersebut, lidah dia tergerak, Allah, lidah dia sebut Allah tu, malaikat cabut terus, roh ni akan mula keluar daripada yang disebut dengan halqum ini sendiri. Tapi bila kita sebut la ilaha illallah, nak sebut la ilaha illallah, syaitan menyamar menjadi arwah ayah. Bila kita cuba juga nak sebut, syaitan menyamar menjadi arwah ibu. Dalam hadis Bara' bin Azib, dia cerita arwah ibu kita ni pula, dia buka baju dia tunjuk buah dada dia. Anakku, jangan mati dalam Islam. Ni Umi yang pernah menyusukan kamu dengan buah dada ini. Anakku, matilah kamu dalam Kristian. Kerana Umi mati dalam Kristian, dipujuk dan dirayu, disebut demikian. Tuan-tuan kena ingat ya, syaitan Damansara ni dia tak sebut macam tu. Syaitan Damansara ni dia tak sebut mati dalam Yahudi. Saya nak sebut pada tuan-tuan kena ingat betul-betul. Syaitan Damansara ni dia tak sebut mati dalam Kristian. Kerana Yahudi kita tak pernah kenal, Kristian kita tak pernah kenal. Tapi dia sebut apa dia? Anakku, matilah kamu dalam Islam liberal, dia sebut demikian. Anakku, matilah kalian dalam Islam nasionalis. Anakku, matilah kalian dalam Islam sekularis. Kita pun dengar Islam juga ni, mati je lah kita sebut. Senang je, dan ramai orang kita mati dalam keadaan sedemikian rupa. Jangan kita teralih dengan Islam. Saya akan sebut sikit lagi. Nak sebut gambaran gangguan ni datang bila sampai di halqum saja. Orang yang tidak mukmin dia nak cuba sebut juga tak boleh. Tiba-tiba bunyi satu benda yang patah dalam tengkuk, dalam halqum dia. Bunyi kop sekali tersebut, roh ni keluar terus. Roh keluar daripada jasad. Bila keluar daripada jasad saja, tersembuh roh ni keluar daripada mata dia. Keluar daripada mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, setiap roh itu akan dipandang oleh mata. Mata memandang roh keluar daripada jasadnya. Saat mata dia tercelik, kamu disunnahkan untuk kamu pejamkan kembali mata yang celik, kerana mereka melihat roh yang keluar daripada jasad mereka tersebut. Keluar saja ada dua keadaan. Bila keluar saja, sama ada masuk dalam bekas yang warna putih yang berbau wangi semerbak. Rasulullah ambil bekas air gitu, Rasulullah tuangkan air. Rasulullah kata, roh orang mukmin dia masuk dalam bekas yang warna putih itu, semerbak bau air tersebut. Macam inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bau wangi sewangi-wangi. Wangi dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, semua makhluk bau wangi kecuali dua makhluk saja yang tak bau. Siapa yang tak bau? Yang disebut dengan jin dan juga manusia. Dua makhluk ni je tak bau. Bila roh yang tidak mukmin keluar saja,
tarik itu, keluar tersembur. Rasulullah ambil bekas air, Rasulullah goyangkan bekas air tersebut. Syirik itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam goyang. Rasulullah sebut, roh yang tidak mukmin dia keluar dalam keadaan merecik, bau busuk yang amat sangat. Bila bau busuk yang amat sangat, kemudian masuk dalam bekas, bau busuk sebusuk-busuknya, hanya dua makhluk saja yang tak bau. Itu jin dan juga manusia. Jin dan juga manusia saja yang tak bau. Manakala yang lain semua bau, tahulah ahli neraka dah. Manakala roh orang mukmin bila keluar saja, Rasulullah kata disambut oleh para malaikat Allah, dan masing-masing menghulur di antara satu sama lain. Sambil hulur, mereka sapu dengan bauan mis daripada syurga Allah, bauan kasturi yang datang daripada syurga Allah, yang masuk dalam bekas yang bau wangi ini. Lalu mula satu perjalanan, kita dah berakhir perjalanan yang disebut dengan sakaratul maut, dan kita mula melalui saat yang disebut dengan kematian. Baru mati ni, bila sampai di halqum ni, bila kita perasan kita mati, baru malaikat tahu yang kita mesti mati. Sejak tarik daripada bawah, malaikat tak tahu lagi. Malaikat tak tahu lagi mati ke tak mati orang ni. Kerja dia tarik je. Syaitan pun tak tahu. Bila syaitan tahu kita ni mati bila sampai di halqum. Bila kup sekali tersebut keluar saja, syaitan kata, geng aku, katanya syaitan. Samatlah dia dengan aku. Na'udzubillah min dzalik. Di saat yang demikian, ataupun malaikat bila sampai di halqum saja, malaikat doa, ya Allah salim. Ya Allah selamatkanlah selamat. Bila keluar saja roh ni bertempik, keluarga pun mula sebut meninggal dunia. Malaikat mula berdiri depan pintu setiap rumah masing-masing. Malaikat mula berdiri depan pintu rumah tersebut sambil memalingkan wajahnya. Dalam hadis Rasulullah sebut, malaikat maut kata, jangan kamu cela aku. Cela diri kamu yang tak bersedia untuk menghadap di hadapan Allah. Tugas aku selesai untuk mengeluarkan roh kamu daripada jasad kamu, dan masa sekarang kamu akan melalui saat yang disebut dengan kematian. Roh kita mula naik saja. Naik langit yang pertama. Penjaga langit yang pertama akan tanya, roh siapa kau ini? Lalu dia jawab, roh fulan bin fulan. Lalu kata, kalau sekiranya seorang yang saleh, penjaga langit yang pertama akan kata apa dia? Beruntunglah dia hidup dalam keadaan saleh dan mati dalam keadaan saleh. Bila dia seorang yang tidak saleh, saat mana naik saja langit yang pertama, penjaga langit yang pertama sebut terus, roh siapa kau ini? Bau busuk, katanya penjaga langit yang pertama. Katanya mereka, roh fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Sebut saja begitu. Lalu penjaga langit yang pertama kata, celaka dan bangsalah dia, hidup dalam keadaan jahat dan mati dalam keadaan jahat. Kemudian naik langit yang kedua sampai yang ketujuh, kemudian menghadap di hadapan Allah. Allah sebut, tentukan dia dalam syurga illiyin. Bagi orang mukmin, mudah-mudahan kita semua insya-Allah. Bila sebut saja tentukan dalam syurga illiyin, roh ni turun terus berada di hujung kepala masing-masing. Manakala sebut saja malaikat Allah sebut tentukan dia dalam neraka sijin. Na'udzubillah min dzalik. Sebut neraka sijin, habis terus turun zom, diri di hujung kepala masing-masing. Lalu kita mula hidup di alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzakh. Mati ni sekejap je, sakarat tu jadi panjang. Sakarat ni menjadi masa yang panjang. Manakala masa kematian, di antara saat kita keluar roh kita menghadap depan Allah, kemudian turun balik. Lepas balik itu, kita mula hidup di alam yang ketiga, dipanggil alam barzakh. Kita mula rasa saat mana orang buka butang baju kita. Kita mula rasa saat mana orang usung jenazah kita. Kita boleh nampak siapa yang nak mandikan jenazah kita. Kita boleh rasa saat mana orang usap badan kita. Kita sebut ada yang mengusap badan kita. Perlahan-perlahan sakit kematian tadi belum habis lagi. Sakit ni bagaikan melecur seluruh tubuh badan. Tak ada tempat yang tak rasa sakit. Bila terbaring je kita ni, kita nampak anak-anak kita buat apa dia, isteri kita buat apa dia. Kita rasa semua saat itu. Orang usung jenazah kita, kita boleh bilang berapa orang yang akan datang nak solat jenazah kita. Kita nampak anak-anak kita lakukan apa dia. Bila orang letak saja jenazah kita untuk disolatkan, kita boleh bilang berapa orang yang datang nak semayang jenazah kita. Bila orang selesai saja solat jenazah kita, usung jenazah kita, kita sibuk tanya, kamu nak bawa ke mana aku ni?
Kamu nak bawa ke mana aku ni? Masing-masing sibuk tanya. Nak bawa ke mana ni? Lalu diusung jenazah kita sampai ke kubur. Bila letak saja di kubur, letak saja jenazah kita di birai kubur itu, nampak di hujung kaki kita berdiri dua orang malaikat Munkar dan Nakir, warna hitam kebiru-biruan, untuk memulakan perjalanan hidup di alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzah. Bila turun saja jenazah kita, turun saja jenazah tu ke dalam barzah ni, nak turun ke yang lahat ini, tiba-tiba kita rasa terus satu himpitan kubur yang berlaku. Turun terus, pum terus himpitan kubur, bukan azab kubur. Rasulullah sebut, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya setiap bayi itu akan terlepas daripada himpitan kubur. Bayi pun tak terlepas. Rasulullah sebut, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang terlepas daripada himpitan kubur. Tapi Sa'ad bin Mu'az pun tak terlepas. Sa'ad bin Mu'az di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang gugur syahid. Waktu mana dia gugur syahid, jenazah dia diiringi seramai 70,000 para malaikat Allah. Dia gugur syahid, bergegar arasy Allah, menangis para malaikat Allah. Waktu mana dia diturunkan ke liang lahat untuk dikebumikan, Rasulullah sebut, aku lihat Sa'ad bin Mu'az dihimpit dengan sekali himpitan, bum sekali itu menjadi halus selai rambut, kata Rasulullah. Sa'ad bin Mu'az bertanya pada Rasulullah, kenapa Sa'ad bin Mu'az kena ya Rasulullah? Bertanya pada keluarga Sa'ad bin Mu'az, kenapa Sa'ad bin Mu'az kena juga? Katanya Rasulullah, kerana dia tak bersih air kencingnya. Tak bersih air kencing, kena sekali tu, pum sekali tu menjadi halus selai rambut. Lepas itu Allah genggangkan balik, jadi balik tangkup, jadi balik manusia. Dan disebut demikian. Dia tanya, kenapa Sa'ad bin Mu'az kena tak bersih air kencing? Lalu tanya pada keluarga Sa'ad bin Mu'az, bagaimana tak bersih air kencing dia? Tak bersih air kencing dia. Sekali dia pulang daripada permusafiran, katanya keluarga Sa'ad bin Mu'az, dia pulang daripada permusafiran, dia kencing sambil berdiri. Oleh kerana dia kencing sambil berdiri sekali dalam hidup dia, dia kencing sekali tersebut yang menyebabkan tak bersih air kencing dia tadi, dia kena himpitan kubur. Sebab sekali je yang dilakukan demikian. Kencing sekali je kena himpitan kubur begitu. Kita ni kencing berapa kali dah sambil berdiri? Kencing sambil berdiri, yang kena kencing berapa kali dah kita? Nak sebutnya gambaran bagaimana himpitan kubur yang kena ni. Nak gambarkan Sa'ad bin Mu'az, Rasulullah sebut, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Fatimah binti Asad, isteri pada Abu Talib. Isteri Abu Talib pun tak lepas. Bertanya lagi, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas, anak Rasulullah akan terlepas. Zainab dan juga Ruqayyah, dua-dua pun tak terlepas. Himpitan kubur, saya tak bercadang nak cerita panjang himpitan kubur. Tuan-tuan boleh baca balik, belajar balik tentang himpitan kubur ini. Bila tak saja jenazah, hadap je muka ke kiblat, buka saja muka kita ni, bau terus tanah depan muka. Bau tanah tu, bunyi suara bawah telinga kita ni. Dengar satu suara, selamat datang wahai hamba Allah, kamu akan lihat apa yang aku akan lakukan pada kamu sebentar lagi. Bila letak saja jenazah kita, kemudian letak saja, tutup saja liang lahat kita ni, tutup liang lahat kita ni, bunyi tanah-tanah yang mula turun, tanah-tanah yang mula turun, tanah sampai para lutut ya, sampai para lutut bergerak terus. Hujung kaki kita ni berdiri di hadapan muka kita, mula halau salat kita, mula halau haji kita, mula halau zakat kita, mula halau segala-galanya. Tiba-tiba mulut masing-masing sebut apa dia? Qala rabbirji'un, wahai Tuhanku, berilah peluang untuk aku hidup kembali di atas dunia ya Allah. Nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau aku boleh hidup balik, aku akan buat balik amalan salih yang aku tertinggal sebelum daripada ini ya Allah. Malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut yang kamu nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu akan mula melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Mula hidup di alam yang ketiga ini sendiri. Tuan-tuan, saya tak cadang nak cerita yang ni, tapi saya nak sebutnya, kita ni jangan sampai peringkat masuk dalam kubur tiba-tiba menyesal.
Tak payah sampai dalam kubur. Waktu mana sakarat tu pun dah menyesal. Bila sampai di halkom ni pun menyesal. Masuk dalam kubur lagi menyesal. Kenapa? Kerana kita tak jaga 3 perkara je. 3 perkara yang besar. Yang saya nak sebut sangat pada tuan-tuan. Tuan-tuan tolong jaga 3 perkara ni je. Kalau kita boleh jaga 3 perkara ni, insya-Allah kita tak akan menyesal. Saat mana kita melalui sakarat, kita tak akan rasa resah gerisah di saat itu. Kita akan rasa tenang. Macam mana? Jaga 3 perkara ni. Yang pertama, tolong jaga keyakinan kita dengan Islam. Jangan berbolak-balik dengan Islam. Tolong jaga dengan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati, kamu benar-benar seorang Muslim. Jangan mati dalam selain daripada Islam. Jangan mencampur Islam dengan liberal. Jangan mencampur Islam dengan sekular. Jangan mencampur Islam dengan nasionalis. Jangan mencampur, tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham, tuan-tuan. Konsep ni, ramai orang kita kata, ada, takkanlah benda tu diambil kira juga. Tak, dia terlibat dengan keyakinan. Al-Islam huwal Islam. Islam ni Islam. Orang kita ni, ramai mana tak yakin dengan Islam. Hidup tak yakin dengan Islam ni satu benda yang bahaya dalam hidup. Kita orang Islam tak percaya pada Islam. Kat mana kita tak yakin dengan Islam? Kita tanya, bila saya tak yakin dengan Islam, Ustaz? Bila kita pergi ke bank, ramai mana orang kita, bila sampai di bank, pegawai bank tanya, ni nak buat loan cara Islamik ke cara konvensional? Dia tanya balik pegawai bank tersebut, mana yang untung, dia tanya. Mana yang untung? Sah dia tak yakin dengan Islam. Pegawai bank dah bagi tahu kan, ni cara Islam, ni cara konvensional. Benda apa yang jadi kamu petikai terhadap Islam? Kamu tak percaya ke dengan Islam ni membawa keuntungan dalam hidup kamu? Kamu kan orang Islam, kenapa kamu tak yakin dengan Islam? Yang pertama, jaga keyakinan. Orang kita tak yakin dengan Islam. Bila kita tanya ni, anak-anak tak hantar menghafal Quran ke? Dia tanya balik, ada kerja ke nanti Ustaz? Bila menghafal Quran, nak kerja apa nanti? Orang kita sebut demikian. Kita tanya, tak hantar anak menghafal Quran ke? Ada yang jawab, baru-baru ni yang jawab pada saya. Dia kata, Ustaz nak suruh anak saya mati terbakar ke? Dia tanya. Orang kita tak yakin dengan Islam. Padahal Al-Quran ni, benda yang wajib kita kena ada. Kena ada dalam tawadan. Habis tu, kamu nak hantar anak ke mana? Saya percaya sekolah sekular dibandingkan dengan sekolah agama. Mana kita percaya? Padahal, jelas-jelas. Kita tanya balik, kenapa kamu tak percaya dengan Islam? Tak percaya dengan sekolah agama ni, kenapa? Nak kerja apa, Ustaz? Dia tanya. Kita tanya balik, yang tak kerja-kerja ni semua kerana belajar Al-Quran ke? Yang jadi tak ada kerja ni, punca dah datang daripada belajar Al-Quran ke? Tak. Hidup kita ni, bila kita habis saja belajar, ramai mana orang yang habis belajar, yang dia belajar tu dia tak guna-guna pun dalam hidup dia. Kita belajar bidang lain, kita buat kerja bidang lain. Kenapa kita jadi demikian? Kerana kita tak yakin kan dalam hidup. Yang kita kena guna, kita tak belajar. Benda apa yang kita kena guna? Al-Quran. Al-Quran kita kena guna. Lepas pada habis belajar, kita berumah tangga, kita nak pada Al-Quran. Tapi ramai mana orang kita tak faham-faham pun Al-Quran. Kerana kita tak yakin dalam hidup kita. Ramai mana tak boleh baca Quran. Fatihah pun tak betul. Saya sebut, saya mengajar di Masjid Negeri Shah Alam. Lepas pada mengajar, ada seorang hamba Allah datang, seorang perempuan datang bawa air. Dia sebut, Ustaz, dia kata tolong baca air ni untuk penawar. Air penawar. Untuk apa air penawar ni? Saya sebut demikian. Dia kata untuk suami saya, Ustaz. Kenapa suami? Suami saya tak boleh baca Quran, Ustaz. Tak pernah jadi tok imam pun. Saya nak suruh dia jadi tok imam lah sekali. Kahwin berapa lama dah? Dekat 23 tahun dah kahwin. Tak pernah jadi tok imam lagi? Tak. Tak pernah pujuk ke dia jadi tok imam? Pujuk. Saya pujuk. Lama-lama dia sebut pada saya, engkau sajalah jadi tok imam, dia sebut. Senang dia sebut demikian. Nak sebutnya ramai di kalangan kita tak boleh baca Quran. Tuan-tuan ingat betul-betul saya sebut ni. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan pastikan umur tuan-tuan menjadi panjang-panjang dan tak mati, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan mati dalam keadaan tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk dalam kubur, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas, tuan-tuan. Tak percaya cuba mati, tak percaya. Nak sebut lepas ke tak lepas? Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan pastikan umur tuan-tuan panjang-panjang dan tak mati-mati. Jangan mati.
Kalian mati di saat mana kalian tak boleh baca Quran. Kalian masuk dalam kubur, kalian tak boleh jawab depan Allah nanti. Tak boleh jawab. Masuk dalam kubur je malaikat tanya terus. Quran boleh baca? Quran. Quran boleh baca? Tak boleh malaikat. Quran tak boleh baca? Tak boleh. Kamu buat apa di atas dunia? Kamu belajar apa di atas dunia? Malaikat tanya soalan yang demikian je. Kamu Quran tak boleh baca? Tak boleh. WhatsApp? WhatsApp boleh. Ya. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Kalau kita tak boleh baca Quran, menandakan apa dia? Menandakan kita tak yakin dalam hidup kita dengan Islam. Jangan demikian. Meyakini hidup ini dengan Islam. Allah sebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali saat mana kamu mati, kamu benar-benar seorang Muslim. Muslim, dia tak boleh campur dengan liberal, tak boleh campur dengan sekular, tak boleh campur. Al-Islam wal Islam. Islam ni Islam. Jangan kita ingat Islam ni kita campur sikit yang tu, campur sikit yang ni untuk diadunkan. Tak boleh jadi demikian. Bila kita sebut Islam, kena sebut terus lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Ni Islam. Bila orang kafir minta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta dengan Rasulullah, mari kita agih-agihkan 6 bulan saya sembah Tuhan kamu, 6 bulan kemudian kamu sembah Tuhan kamu. Rasulullah diam. Bila Rasulullah diam, turun ayat Quran. Turun ayat Quran, tegur Rasulullah, sebut qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Hujung tu Allah sebut, bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Maka Islam jangan dicampur aduk. Ni yang pertama, tolong jaga yang pertama. Yang kedua, dalam hidup kita ni, tolong jaga ibadah. Tolong jaga ibadah. Siapa yang nak suruh selamat di saat mana sakarat yang dilalui nanti, tolong jaga ibadah dalam kehidupannya. Ibadah apa yang kita kena jaga sangat? Semayang, solat jangan tinggal. Sesibuk mana pun kita solat mesti jaga. Sembahyang kena jaga. Ibadah dalam hidup kita ni, solat kena jaga. Sampai usia 40 tahun, latih untuk kita jaga solat berjemaah. 5 waktu kita jaga. Start daripada akhir balik. Sampai umur 40 tahun, mula latih diri kita untuk jaga solat berjemaah. Jangan tinggal lagi solat berjemaah. Dengar je azan, sembahyang berjemaah pada diri kita. Kemudian usia 60 tahun, jangan tinggal lagi solat tahajud malam dan solat subuh berjemaah dan isyak berjemaah. Kalian umur 60 tahun, siapa yang usia 60 tahun, tolong jaga subuh berjemaah dan isyak berjemaah. Jangan tinggal. Subuh, sebelum subuh, kita ambil kesempatan untuk tahajud setiap hari. Jangan kita tertinggal. Dah umur 60 tahun. 60 tahun bukan kita masuk pejabat lagi dah pun. Tak ada kerja lain dah dalam hidup kita. Usia 60 tahun, kita dah bukan masuk pejabat, tak ada kerja dah kita. 60 tahun ni kita duduk fokus terhadap apa dia? Jaga ibadah solat pada diri kita. 60 tahun mana masuk pejabat? Nak kena tunggu umur 93 tahun baru masuk pejabat balik dia panggil. Lambat lagi nak masuk pejabat. Oleh demikian, pada diri kita ni umur 60 tahun ni, jaga je solat pada diri kita. Yang pertama, jaga solat. Yang kedua, tolong baca Quran. Quran jangan tertinggal. Quran ni baca sebanyak mana. Siapa yang ayah-ayah, ibu-ibu yang usia 60 tahun, kalian kena baca Quran sehari 10 juzuk mesti habis. Sehari 10 juzuk. Sehari 10 juzuk tiap hari. 3 hari kita dah habis 30 juzuk Al-Quran. Khatam Al-Quran. Baca. Jangan malas baca Quran. Jangan sibuk lagi main game. Jangan sibuk lagi melayan handphone. Jangan sibuk lagi dalam hidup kita ni. Habis masa main game. Yang tua-tua main game, main Candy Crush pula tu. Nak sebutnya kita habis masa dalam hidup kita demikian. Jangan. Habiskan masa kita dengan baca Al-Quran. Yang kedua, baca Quran. Siapa yang nak suruh selamat saat sakarat yang dilalui. Yang ketiga apa dia? Dalam masa ibadah ni juga, tolong banyakkan infak di jalan agama. Sedekah. Jangan menyimpan lagi. Bila sampai satu masa dalam hidup kita, bagi untuk kerja agama. Bagi je harta benda kita. Jangan simpan untuk dunia. Bila kita simpan, kita mati, anak kita berkelahi, harta pusaka kita ni, dia berebut harta pusaka kita,
selagi mana tak selesai urusan dia, selagi itulah tak selesai dalam kubur kita. Tuan-tuan ingat betul-betul, jangan berkelahi ya. Adik-beradik jangan berkelahi dalam berebut harta pusaka. Secepat mungkin uruskan masalah harta pusaka ini, supaya bila meninggal dunia seseorang di kalangan kita, selesailah dia cepat dalam kubur itu. Jangan lama. Jangan berebut. Bahkan sebaik mungkin sebelum meninggal dunia, kita dah agih-agih lah. Simpan, bagi terus untuk anak kita yang ni, bagi yang ni. Hebah awal-awal. Bila kita dah selesai hebah tersebut, kemudian bahagian kita sedekah untuk jalan agama. Siap-siap dah pada diri kita. Untuk agama ni kita bagi. Saya sebut masalah ini, kerana masalah ini sedang berlaku di Malaysia kita ni. Harta orang Islam yang tak boleh dicairkan lagi, sebanyak lebih kurang 70 bilion yang tak boleh diagih-agihkan lagi. Kenapa masalah harta pusaka? Berebut. Harta orang bukan Islam 5 bilion saja. Manakala orang Islam 70 bilion menjadi harta beku. Punca apa? Punca kita berkelahi dalam berebut dalam masalah yang disebut dengan harta ini sendiri. Jangan simpan untuk hari tua, jangan. Simpanan untuk bekalan ke syurga. Tuan-tuan jangan terperangkap dengan kata-kata yang biasa disebut. Orang tanya pada dia, simpan untuk apa? Simpan untuk hari tua. Kita tanya balik, sekarang tak tua lagi ke? Baru nak tua, dia jawab. Baru nak tua. Bila simpan untuk hari tua, untuk apa kita simpan untuk hari tua? Orang kita kan, dia simpan. Bila dah tua, balik kampung. Buat rumah besar. Untuk apa rumah besar di saat mana kita tua? Anak-anak pun tak tinggal dengan kita lagi. Kita buat rumah besar. Siap je rumah besar, masuk beli kereta besar pula. Nak puas hati lagi? Tak puas hati lagi, kahwin isteri besar pula dia. Siap dia kahwin, masuk rumah baru. Tak sampai seminggu masuk, meninggal dunia dia. Dah kereta baru dapat pada isteri baru. Isteri baru pula tak lama habis iddah, kahwin dengan suami baru pula. Suami baru pula petang-petang bawa kereta kita round kawasan kubur kita. Kita pun tengok macam-macam je kereta ni, kita. Dia round saja tak apa, dia horn tu sakit hati. Bila dia horn tu, Allah rasa jadi hantu maklimah balik komah je. Jangan terperangkap dengan yang kedua ni. Harta kita ni sedekah. Belajar untuk sedekah. Sedekah tidak mengurangkan harta, tetapi dia semakin menjadikan kita jadi kaya. Tuan-tuan kena letak demikian pada diri kita. Tak miskin orang yang bersedekah di jalan agama, tak miskin. Tetapi sebaliknya, orang yang kedekut itu menjadi miskin. Siapa yang menyimpan, dia akan jadi miskin. Miskin dalam hidup dia. 2. Dan yang akhir sekali, tolong jaga akhlak. Mula pada diri kita ni, bila kita nampak tanda-tanda yang Allah dah mula nak panggil kita, tolong jaga akhlak. Sambungkan silaturahim. Katakanlah kita ni dah banyak dah penyakit, Allah bagi tanda-tanda memang kita ni dekat nak meninggal dunia ni. Gaya-gaya kita dah boleh rasa diri kita ni, yang kita ni semakin hampir dengan saat itu. Lalu kita diajar supaya apa dia? Tolong jaga akhlak. Jangan banyak lagi bercakap tentang dunia. Mulut kita ni tolong bercakap banyak terhadap akhirat. Mulut kita ni, kalau orang bercakap dengan kita kata, saya tak nak dengar lah cerita-cerita ni. Saya nak dengar cerita tentang macam mana perjalanan saya, waktu mana saya menghadap di hadapan Allah nanti. Panggil anak-anak kita. Jangan sibuk tanya mereka siapa juara Gegar Waganza. Jangan sibuk tanya. Jangan sibuk tanya soalan-soalan mengapa Malaysia kalah dengan Vietnam, misal contoh. Jangan tanya soalan-soalan demikian. Kenapa Liverpool asyik menang saja? Jangan tanya soalan demikian. Tanya soalan pada kita. Tanya soalan pada keluarga kita. Kalau Abi meninggal dunia, Abah meninggal dunia, kamu nak ke bumi di mana jenazah Abah? Bila kita meninggal dunia, tanya kawan-kawan kita nak datang tak kalau kita meninggal dunia. Sibuk tanya kawan kita, kalau saya meninggal dunia nanti, datang tak, nak janji dengan saya boleh tak? Kamu tolong sembahyang jenazah saya. Cari orang saleh, berjumpa dengan orang saleh, tolong doakan saya lepas pada saya tiada nanti. Sebut pada mereka demikian. Sibuk tanya anak-anak kita. Malam pertama Abah di barzah, siapa yang nak berada di atas kubur, di atas barzah nanti? Waktu mana berada di barzah? Malam kedua, saat mana Abah sedang ditanya, siapa yang nak duduk atas kubur? Di malam yang kedua, di barzah. Tanya anak-anak kita. Malam ketiga, siapa yang nak duduk atas kubur kita? Saat mana kita ditanya di barzah nanti? Biar anak kita tanya,
Malam bah, malam tak sanggup dia sebut macam. Kalau siang tak boleh tahan juga, malam ni tak ada orang duduk atas kubur. Nak sebutnya, kenapa jadi demikian? Kerana tak ada persiapan dalam hidup kita menghadap di hadapan Allah. Jadi 3 perkara ni saya nak sebut bagi memberi bantuan pada kita saat mana kita melalui saat-saat yang disebut dengan sakarat yang kita akan lalui nanti. Mudah-mudahan kita selamat. Kalau tuan-tuan nak suruh selamat betul daripada saat sakarat, tuan-tuan pilihlah untuk mati syahid di jalan Allah. Doa pada Allah, ya Allah pilihlah saya untuk mati syahid. Tuan-tuan tak akan rasa saat sakaratul maut. Tak rasa. Di saat mana peluru menembus si jasad, di saat mana pedang menikam tubuh badan kita, tak ada pun rasa. Tapi sayang, Allah tak bagi peluang untuk kita di sini. Tuan-tuan jangan ambil pilihan untuk nak keluar luar negara pula. Tak. Tapi nak sebutnya gambaran pada kita, doalah untuk kita mati syahid. Rasulullah sebut, siapa-siapa yang doa untuk mati syahid, suatu hari dia mati atas katil, pahala dia mati, pahala bagaikan pahala mati syahid juga. Kerana nak doa minta mati syahid pun orang kita tak berani. Disebut demikian dalam kitabnya, nak gambarkan susahnya nak doa untuk kita mati syahid. Dan kalau Allah pilih kita untuk mati syahid dalam mempertahankan Islam, dalam menegakkan agama Allah, itu kemuliaan yang tertinggi ya Allah jadikan dalam kehidupan kita ini. Terima kasih di atas kesempatan ya Allah kurniakan pada kita malam ini. Sejam lebih dah saya bercakap ini. Saya mohon kemaafan di atas ketelanjuran bahasa, dan saya mohon kemaafan di atas panjangnya sikit masa yang berada pada malam ini. Saya tengok tuan-tuan dah betulkan tulang belakang 5 kali dah saya kira. Jadi saya rasa sekadar inilah pertemuan kita malam ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita. Dan saya harap sangat tuan-tuan belajar kitab-kitab. Buka kitab tuan-tuan. Lepas maghrib tuan-tuan jangan biarkan kosong masjid ni. Surau ni jangan kosong. Tuan-tuan datang cari orang-orang alim untuk tumpang ilmu dengan mereka. Belajar tuan-tuan. Tuan-tuan tak akan menyesal bila tuan-tuan duduk belajar dan belajar. Tuan-tuan akan rasa untung saat mana kita bersendirian di alam barzah nanti. Rugi kalau tuan-tuan habiskan masa depan TV, habiskan masa dengan keluarga kita saja, sedangkan kita ni akan menghadap depan Allah seorang-seorang sebagaimana kita datang seorang-seorang dahulu. Jadi oleh demikian, tuan-tuan hidupkanlah surau-surau dan masjid-masjid yang ada di sekitar ini, dan jangan biarkan jadi kosong. Habiskan duit, jangan simpan duit. Duit-duit masjid surau ni jangan simpan, jangan buat FD, jangan. Bahkan kita guna cari ustaz-ustaz, panggil ustaz-ustaz untuk kita tumpang ilmu daripada mereka. Mudah-mudahan dengan cara itu dia akan bawa manfaat dalam kehidupan kita bila kita menghadap di hadapan Allah nanti insya-Allah. Terima kasih sekali lagi atas jemputan yang baik ini. Saya mohon kemaafan sekali lagi di atas ketelanjuran bahasa, dan mudah-mudahan Allah masukkan semua yang hadir pada malam ini di kalangan ahli syurga Allah SWT insya-Allah. Berdoalah demikian. Saya bersungguh-sungguh dalam, saya nak harap, saya cita-cita besar saya ni ialah kalau boleh nak suruh semua di kalangan kita ni, orang Malaysia kita ni mati masuk syurga terus. Yang ni yang kita nak sangat. Saya usaha berbagai-bagai cara untuk nak buat demikian. Yang terakhir ni, saya buat satu program kesempatan terakhir sebelum kematian. Pada 27 hari bulan nanti, kalau tuan-tuan ada kesempatan, saya jemput tuan-tuan untuk ke Dewan di Lavender Bukit Damansara Kuala Lumpur. Setengah hari saja. Setengah hari ni kita buat seminar. Macam mana saat dekat nak mati tu nak buat apa dia? Amalan apa dia yang perlu kita lakukan? Kita dah nampak dah tanda kita nak mati. Jadi kita nak buat macam mana? Ataupun orang yang dekat nak meninggal dunia, kita nak tolong dia meninggal dunia masuk dalam syurga, macam mana? Saya karang sebuah kitab. Kitab ni lah kitab persiapan menjelang kematian. Kitab ini akan diulas pada hari seminar ini, di mana dalam ni ada satu doa yang Rasulullah ajar. Rasulullah sebut, nak tak kalau aku ajar pada kamu wahai Abu Hurairah, satu doa ini kalau kamu baca, lepas pada itu kamu meninggal dunia, kamu baca, tempat kamu dalam syurga Allah, dan jenazah kamu diharamkan dihumban ke dalam api neraka Allah. Abu Hurairah sebut, apa dia ya Rasulullah? Lalu adalah dalam doa dalam kitab ini, saya tulis doa tersebut, saya dapat daripada guru saya. Kemudian turun sampailah saya terangkan balik. Program ini insya-Allah kita nak buatnya lebih kurangnya pada 27 hari bulan nanti. 27 di Bukit Damansara. Kalau Dewan Lavender Bukit Damansara ini, kalau tuan-tuan ada kesempatan, bawa mak kita, ayah kita, bagi hadiah pada mereka. Untuk mereka hadir setengah hari saja. Bermula daripada pukul 8 pagi sampai pukul 12 tengah hari.
2 jam pertama yang akan bentangkan cerita ni ialah Ustaz Abdullah Khairi akan cerita tentang mengenai perjalanan ke barzah. Kemudian saya akan cerita tentang mengenai bagaimana saat terakhir kita menjelang kematian kita ini sendiri. Ini saya jemput ni, ada pamphlet yang tuan-tuan boleh dapatkan dan tuan-tuan boleh sertai lah. Mudah-mudahan bukan anak kita saja yang belajar, tetapi bahkan kita turut sama untuk kita menuntut ilmu dalam suasana kita pada hari ini, insya-Allah. Yang kedua, jemaah sekalian, saya sedang bangunkan sekolah Ma'at Tahfiz di belakang saya ni. Kemudian saya ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz yang saya memerlukan hampir RM250,000 sebulan, setiap bulan. Dan saya telah bangunkan lebih kurang 10 tahun dah setakat ni, alhamdulillah, hasil daripada derma-derma, infak-infak dan sebagainya. Saya bangunkan pelajar-pelajar, ada pelajar anak yatim, orang miskin, saya ambil, saya suruh mereka menghafal Quran. Alhamdulillah, tahun lepas saja di Shah Alam ini, saya buat di Shah Alam, pelajar dekat dengan 38 orang yang telah hafal 30 juzuk Al-Quran Karim. Kemudian di tempat-tempat lain tersebut saya bangunkan demikian. Termasuklah saya bangunkan di selatan Thailand. Di selatan Thailand, asalnya saya pergi ke selatan Thailand, saya tengok ada anak yatim piatu, anak kecil-kecil je, dalam keadaan yang bapa mereka ditembak mati. Saya buat macam mana? Saya panggil sahabat saya sebut pada mereka, boleh tak kalau kita buat sekolah di sini? Lalu mereka sebut, ya, kita boleh buat. Saya kata, kita bangunkan sekolah dan kita tanggung. Asalnya pelajar 22 orang. Sekarang ada lebih kurang 460 orang pelajar. Tiap-tiap bulan saya terpaksa hantar lebih kurang 30,000, 40,000 sebulan untuk membiayai pengajian mereka tersebut. Jadi macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tu mereka letak depan mereka bangun tahajud pukul 5 pagi, pukul 2 pagi sampai pukul 5 pagi mereka sujud doa pada Allah. Madu tu mereka hantar ke Shah Alam, saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Minum air madu tu muntah, keluar benda yang pelik-pelik. Sihir tempat kita ni boleh tahan. Ada kes seorang hamba Allah, dia kena sihir tu. Bila dia berjumpa dengan doktor kata tak ada penyakit. Cek semua tak ada penyakit. Bila kita baca ayat ruqyah, kemudian kita bagi minum air madu, muntah, keluar cacing warna putih, 1 beg plastik merah penuh cacing tersebut. Nak sebutnya gambaran kuatnya ilmu sihir masyarakat kita ni sendiri. Kita pula bila kena sihir, kita pergi report pada polis. Kita sebut pada polis, tuan, saya kena sihir. Polis pun jawab, saya pun kena sihir juga. Tak ada undang-undang tempat kita ni sendiri. Jadi saya gunakan madu. Madu tu adalah kat luar nanti, insya-Allah. Kemudian ada yang kena kencing manis teruk, dia minum madu, turun kadar gula dalam darah dia. Saya pernah kena batu karang sekali, saya minum air madu, keluar batu karang tersebut. Betul lah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal, biasakan hidup kamu dengan makan madu. Rasulullah suruh kita buat amalan dalam hidup kita ni, makan madu. Jadikan amalan-amalan yang baik untuk diri kita demikian. Orang kita ni, dia minum air yang entah apa-apa, daripada mana entah, yang dibuat ni. Daripada, saya buat contoh, daripada orang bukan Islam, sediakan air, kita minum. Buat dalam kotak yang packing elok sikit. Padahal Rasulullah pesan dah pada kita, minum air madu. Minum air madu ni jadi ubat dalam hidup. Tapi kita tak pernah nak amalkan perkara yang sedemikian rupa. Kita pergi minum air yang jenama-jenama dengan RM12 sampai RM17 segelas air ni sendiri. Rugi di kalangan kita habiskan demikian. Kitanya tak dapat manfaat yang disebut dengan minum tadi. Rasulullah ajar pada kita demikian. Kalau tuan-tuan tak dapat juga, tuan-tuan ada kat luar nanti madu tersebut. Kalau tuan-tuan tak dapat juga, tuan-tuan ambil pamphlet ni lah. Tuan-tuan ambil pamphlet ni, balik ke rumah masing-masing. Kemudian kalau ada kalian nak infak dan sebagainya, pergi ke bank. Pergi ke bank, mana-mana bank ni, berdiri depan bank tu, depan mesin bank tu, semayang sunat istiqarah dulu. Nak infak ke tak infak, nak derma ke tak derma. Saya perlu sangat bantuan. Kalau jemaah-jemaah yang nak tanggung pelajar pun boleh tanggung sumbangan untuk pendidikan pelajar-pelajar yang belajar dengan kami ni. Saya buat di Shah Alam, kemudian satu lagi di Pahang, satu lagi di Kelantan, satu lagi di Pulau Langkawi. Kalau jemaah yang ada peluang nak pergi Pulau Langkawi tu, jangan pergi sekadar pergi nak melawat itu saja, tak, tapi cuba pergi sama sekolah saya. Saya jemput dan alu-alukan untuk hadir di sekolah saya, untuk tengok bagaimana kita bangunkan tempat tersebut. Mudah-mudahan Allah manfaatkan kita dan dijadikan anak-anak tersebut anak-anak yang soleh, dan mendoakan kita suatu hari nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. اللهم ارحمنا فإنك بنا راهم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر والتف بنا يا الله إنك أنت اللطيف الخبير. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat mana kami mendatangi surau ini tadi ya Allah, kami datang dengan dosa-dosa yang banyak ya Allah. Kami tadahkan hati kami mendengar setiap ayat-ayat kamu itu ya Allah. Ampunilah dosa kami itu ya Allah. Ampunilah dosa kami itu ya Allah. Datang perasaan takut dan bimbang kami ya Allah. Kalau mana kami melalui saat sakarat nanti ya Allah, tiba-tiba mulut kami tidak mampu untuk menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menjadi ketakutan pada kami ya Allah. Jadi ringankanlah lidah kami ini ya Allah. Di penghujung perjalanan hidup kami nanti ya Allah, menyebut kalimah tayyibah itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah malam-malam yang kami lalui ini malam-malam yang indah dalam hidup kami ya Allah. Berkatilah perjalanan umur kami ini ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada mata-mata yang mendengki dan cemburu dalam kekeluargaan kami ini ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang penuh dengan kebaikan ya Allah, penuh dengan kebahagiaan ya Allah. Kamu siramilah rumah tangga kami ini ya Allah dengan siraman takwa kamu ya Allah. Jadikanlah keluarga kami ya Allah keluarga yang penuh dengan kebaikan yang berterusan ya Allah. Jauhkanlah kami daripada fitnah-fitnah manusia ya Allah, mata-mata yang dengki pada diri kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pulangkanlah setiap kejahatan mereka yang melakukan untuk diri kami ini ke atas belakang mereka pula ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada kemarahan dan kemurkaan kamu ya Allah. Rahmatilah perjalanan hidup ini ya Allah. Izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti ya Allah. Hala mana terbujur kaku jenazah kami nanti ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami ya Allah. Saat dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merenjis badan kami itu ya Allah. Saat mana kami dikapankan nanti ya Allah, kamu jadikanlah kain kapan kami, amalan kami lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad kami itu ya Allah. Saat mana kami disolatkan nanti ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling saleh ya Allah, yang akan mengimamkan solat jenazah kami nanti ya Allah, yang akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah, yang akan membawa kami ke liang lahat nanti ya Allah. Kalau mana sunyinya kubur kami nanti ya Allah, jangan kamu sunyikan daripada doa-doa anak yang saleh ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah malam pertama kami di barzah nanti ya Allah malam yang terindah dalam hidup kami ya Allah. Kumpulkanlah kami dengan arwah ayah kami ya Allah, arwah datuk nenek moyang kami ya Allah, arwah-arwah yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini di Illiyin ya Allah. Saat sebegini ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami ini ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaan arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu saat tangannya menyuap ke bibir kami dahulu ya Allah. Rindu saat kami bergurau senda dengannya dahulu ya Allah. Rindu saat ia mendukungkan kami ini ya Allah. Rindu ya Allah saat-saat kami membesar dalam dakapan dan naungan kerahmatan kamu itu ya Allah. Rindu ya Allah, rindu saat-saat kami membesar dengan belayan kasih sayang arwah ayah kami dahulu ya Allah. Sayangnya ya Allah, di saat mana kami menadah tangan ini ya Allah, arwah ayah kami terbaring kaku di kuburan sana ya Allah, menunggu doa-doa kami ini ya Allah. Jadikanlah doa kami ini doa-doa anak yang saleh ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah di atas kekurangan kami dalam menziarahi kubur arwah-arwah ayah kami dan arwah-arwah yang meninggal dunia itu ya Allah. Jadikanlah doa ini sebagai ganti kepada ziarah kami itu ya Allah. Jadikanlah kubur mereka di antara taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur mereka di antara kawah pada kawah-kawah neraka ya Allah. Rindu ya Allah, rindu saat-saat kami membesar dengan mereka itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Jadikanlah keampunan untuk mereka itu ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka itu ya Allah. Jadikanlah kubur mereka di antara hamba-hamba kamu yang saleh ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Seketika dahulu ya Allah, kami mengakui kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami ya Allah. Mulut kami ini ya Allah seringkali menengking-nengking kata ibu kami ya Allah. Hati kami ini ya Allah seringkali terguris dengan mereka itu ya Allah. Hati kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah melihat air mata ibu kami mengalir lesu di pipinya ya Allah. Kami pernah memalingkan wajah kami ya Allah saat mana nama kami dipanggil dan dipanggil oleh ibu kami ya Allah. Kami tidak sengaja ya Allah. Kami tidak sengaja ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah ia menyebabkan anak-anak kami bercakap kasar di hadapan kami ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah ia menyebabkan hidup kami seringkali berantakan ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah ya Allah ia menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah ia menyebabkan hidup kami ini seringkali diuji dan diuji ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah menjadi sukar rezeki untuk datang dalam kekeluargaan kami ini ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah ia menyebabkan doa kami tidak didengari di sisi kamu ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ya Allah, sejahat mana pun kami ya Allah, sekotor mana pun kami ini ya Allah, sekeji mana pun kami ini ya Allah, sejahat mana pun kami ini ya Allah, segunung mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Pada siapa lagi kami mampu mengadu doa ini ya Allah kecuali kepada kamu lah ya Allah. Ya Rahmanur Rahim, Ya Akramal Akramin, birahmatika nastaghis. 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 Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.